sedikit sukar untuk kita memperjuangkan apa yang sepatutnya kita lakukan kepada pengamal media ini. Dan disebabkan itu, pada saya kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kebebasan media dan menjaga integriti profesion jurnalis ini ataupun kewartawanan. Dan saya melihat beberapa peranan proaktif yang perlu dilakukan untuk kerajaan kita dalam memberikan ruang yang seadilnya bagi wartawan dan media lain. Yang pertama, saya melihat melindungi kebebasan media dan memastikan pelindungan hukum ataupun ialah undang-undang bagi wartawan yang bekerja secara profesional. Pihak kerajaan dapat membentuk peraturan dan yang memberikan jaminan secara bebas untuk media dan memastikan bahawa undang-undang tidak digunakan untuk membatasi ataupun menghalang kebebasan media itu. Dan yang kedua juga, saya berasakan kerajaan perlu memberikan akses yang lebih besar kepada informasi halayak ataupun masyarakat kita dan memastikan transparansi ini ketelusan dalam tindakan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan kalau kita memudahkan akses pada data dan informasi publik yang relevan, termasuk melalui pembentukan undang-undang yang mengatur transparansi dan transparansi pemerintah itu sendiri. Jadi pada saya ini yang perlu kita lihat. Semula kalau kita katakan undang-undang melindungi pengamal media belum ada. Jadi saya harap mungkin pada himpunan kewartawanan yang akan dibuat di Ipoh yang akan dilakukan tidak lama lagi akan ada mungkin pengumuman yang berita baik yang dikabarkan ada untuk pengamal media. Mungkin ini antara yang akan mungkin akan diumumkan ataupun kita tidak tahu. Dan kalau mungkin tidak ada, saya kira perkara ini perlu dikaji semula. Dan sekurang-kurangnya kita ingin melihat profesion kewartawanan ataupun media, pengamal media di negara kita mendapat perlindungan sewajarnya juga. Jadi bagaimana kita melihat bahawa dalam hal ini kita baru bermula untuk melihat kepada spektrum yang lebih luas lagi. Apabila sudah mengatakan bahawa tadi mengenai kebajikan, kita bercerita mengenai pelindungan kepada wartawan, kita belum bermula banyak lagi pun sebenarnya untuk memastikan ekosistem yang kondusif untuk pengamal-pengamal media di Malaysia. Kita mungkin masih lagi mungkin dibayar gaji dengan lebih sedikit. Ini dalam konteks ASEAN juga hampir sama kalau dibandingkan dengan Filipina dan juga di Indonesia juga. Tapi bagaimana ini boleh digerakkan lagi ke hadapan? Kerana dalam konteks demokrasi, kelompok dan juga profesion kewartawanan dan juga pengamal media ini perlu diletakkan dengan sebaik-baiknya dan tidak dibeli ataupun tidak dicenderungkan dengan kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Bagaimana pentingnya perkara ini dipandang dengan serius? Ya, betul. Kalau kita berbalik kepada soal kebajikan, kan bagaimana setiap syarikat itu berbeza-beza dari segi kadar gajinya dan sebagainya lah. Dan tentu saja ada, macam saya katakan tadi, ada syarikat media yang tidak membenarkan kesatuan kepada wartawannya. Dan kita melihat perkara-perkara seperti ini yang membuatkan walaupun kita lebih baik daripada negara-negara ASEAN yang lain, tetapi sebenarnya kita masih banyak ketinggalan dari segi perkara-perkara yang lain, hingga mengakibatkan istilah demokrasi, kebebasan bersuara kita, kebebasan media itu sebenarnya secara dasarnya masih belum bebas sepenuhnya, kan, kerana ialah kita berbalik kepada pemegang taruh kita, perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh. Jadi ini antara yang saya kira masih perlu untuk diperbaiki lagi. Dan walaupun ada ketikanya kita pengamal media ini lantang untuk bersuara dalam mengkritik dasar-dasar yang sedia ada, dalam kita menjadi check and balance kepada pemerintahan mana-mana kerajaan ketika sekarang ini pun, saya kira masih ada perkara yang masih tidak boleh juga untuk kita ke depan. Jadi perkara-perkara ini yang menyebabkan antara lain masyarakat melihat kenapa sedangkan kalau kita tengok di media sosial berlegar-legar informasi yang berbeza, tetapi kenapa di dalam kalangan pengamal media ini tak ada, kan? Jadi ini yang saya kira perlu untuk kita sama-sama kaji semula, kita lihat semula, dan kita memberi ruang kepada kerajaan untuk mempertimbangkan perkara-perkara seperti ini.
Sebab jika istilah kebebasan media itu, pengamal media masih saya kira masih ada halangan-halangan dalam beberapa perkara. Saya kira kita mungkin agak saya kira kedudukan kita mungkin berada pada lingkungan yang sebegitu. Mungkin untuk berada hampir ataupun jauh ke depan lagi mungkin masih lambatlah. Okey, terima kasih Sudin Tahir kerana sudi bersama kami dalam pantau agenda reformasi pada petang ini. Kita bercerita tentang kebebasan media, itu yang kita bincangkan sebentar tadi. Dan kepada anda yang ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami di astroawangi.com dan juga seluruh platform media sosial kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Saksikan program khas sempena kempen Inilah Masanya Cuti-Cuti Malaysia. Pantai sepanjang 2 km tempat view sunset paling cantik di Asia. Saya bawa anda semua menikmati seafood segar. Kita ada udang yang fresh dan besar. Aesthetics is everything, dari architecture hingga ke hidangan makanan. Setiap Sabtu, 8.30 malam hanya di saluran 501 dan semua platform digital Awani. Tolong. Kenapa? Saya terjatuh dalam hati awak. Cia. Ni anak tu. Buat apa hitam? Fidaus? Ya? Ada nampak anak saya? Saya pergi ke klinik telinga sebab saya selalu dengar suara awak. Tolong! Kenapa? Menyirap! Semasa reunion Al-Raya di Astro Warna dan Astro Go. Konsert Aku Cinta, Syamil dan Ernie. Sewa dan stream on demand atau sila ke saluran 480. Berita baik untuk semua pelanggan Astro. Jika anda seorang usahawan, anda berpeluang memenangi sebahagian pakej media bernilai RM1 juta untuk memajukan perniagaan anda. Dapatkan tips-tips di The Sandbox dari para usahawan terkenal Malaysia dan hantarkan kertas kerja perniagaan anda kepada kami. Astro dan Melody menyokong PKS tempatan. Nasib pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali sama ada dibebaskan atau disabit kesalahan atas pertuduhan mengabai dan menganiaya bela seorang remaja sindrom Down akan diketahui di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Fenomena cuaca panas dan kesihatan kanak-kanak dan warga emas turut menjadi tumpuan dalam temu bual bersama pakar kesihatan awam. Suara rakyat tidak diketepikan apabila tumpuan terarah kepada perjumpaan penduduk lancang bersama Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Ning Nazmini Ahmad di Putrajaya. Turut menjadi tumpuan pada Rabu di Awani Pagi dan Niaga Awani yang mengadakan siaran luar di Asia Pacific University Bukit Jalil mengenai literasi kewangan. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani. Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Gigi Ahmad. Kita mulakan dengan berita ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Menteri Luar Negeri Korea Park Jin di bangunan Perdana Putrajaya pada Selasa. Pertemuan membincangkan isu-isu kepentingan bersama termasuk kerjasama dalam sektor ekonomi, pertahanan, pembangunan infrastruktur, pengangkutan tenaga boleh baharu serta bersempatan untuk meningkatkan semula pertukaran rawatan di peringkat tertinggi antara kedua-dua negara.
Selain itu, kedua-dua negara juga bertukar-tukar pandangan mengenai isu antarabangsa dan geopolitik. Republik Korea merupakan antara rakan rapat dan penting